Assalamualaikum. Selamat datang ke program Service Learning Malaysia University for Society aka SULAM yang disediakan oleh HSL 221. Pengenalan badminton. Badminton merupakan sejenis sukan menggunakan raket dan bulu tangkis yang dimainkan oleh sama ada dua orang pemain bertentangan perseorangan ataupun dua pasangan bertentangan beregu, yang mana posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat segi yang dibahagikan oleh jaring lawan. Dan ialah acara sukan Olimpik dengan 5 disiplin yang kompetitif: perseorangan lelaki dan wanita, beregu lelaki dan wanita, dan beregu campuran yang mana setiap pasangannya ialah lelaki dan perempuan. Sejarah dan perkembangan badminton di dunia. Badminton telah diperkenalkan pada zaman silam. Sukan ini mula dimainkan di Yunani silam dan Mesir. Di Jepun, sukan berkaitan iaitu Hanetsuki telah dimainkan seawal abad ke-16. Di kawasan barat, badminton muncul daripada sebuah sukan yang dipanggil Battledore and Shuttlecock, yang mana dua atau lebih pemain yang memukul bulu tangkis di udara menggunakan raket kecil. Sukan ini dikenali sebagai Puna di India. Semasa abad ke-16, pegawai tentera British mengaplikasikan versi India semasa kembali ke England pada 1860. Pada tahun yang sama iaitu 1934, Persatuan Badminton Malaysia iaitu BAM juga telah ditubuhkan, dan sejak itu sukan badminton berkembang dan badminton telah menjadi acara rasmi dalam sukan Olimpik pada tahun 1952. Dan Undang-Undang Permainan Badminton yang ditetapkan oleh IBF, Sistem Kedudukan Pemain Badminton. Dunia sistem pengiraan mata pemain badminton bagi kedudukan dunia dibahagi kepada 5 disiplin, iaitu perseorangan lelaki, perseorangan wanita, beregu lelaki, beregu wanita, dan beregu campuran. Status kedudukan pemain diberakui oleh Badminton of World Federation (BWF). Okey, seterusnya kita pergi kepada larangan untuk pemain. Yang pertama, jangan sengaja melambat-lambatkan permainan. Yang kedua, jangan sengaja merosak atau mengubah suai bulu tangkis untuk menukar kelajuan. Yang ketiga, tidak memijak garis semasa membuat servis atau menyentuhi jaring atau pemain menyentuh papan iklan. Yang keempat, tidak berkelakuan kasar. Yang kelima, jangan meninggalkan gelanggang tanpa kebenaran pengadil, dan seterusnya. Baiklah, sekarang kita pergi ke perkara yang boleh membatalkan permainan. Permainan akan batal jika berlakunya seperti menyentuh jaring atau tiang dengan anggota badan, raket atau pakaian. Yang kedua, raket melepasi atas atau bawah jaring dan mengganggu pihak lawan. Yang ketiga, mengganggu pihak lawan dengan lawangan kuat atau menggunakan isyarat tangan. Alat asas badminton yang pertama ialah raket. Raket adalah peralatan utama dalam permainan badminton. Jika zaman dulu, permainan ini dimainkan dengan menggunakan pemukul berbentuk empat segi atau leper daripada kayu, tetapi sekarang ia berevolusi dengan menggunakan material yang lebih kukuh, kuat dan ringan. Tip memilih raket badminton. Raket mempunyai 4 jenis berat, iaitu 80 hingga 84 gram, 85 hingga 89 gram, 90 hingga 94 gram, dan yang terakhir iaitu 95 hingga 100 gram. Raket mempunyai 3 titik keseimbangan, iaitu head heavy balance, head light balance, and even balance. Bulu tangkis juga termasuk dalam peralatan yang utama dalam permainan badminton. Menariknya di kawasan-kawasan luar bandar, ia dikenali sebagai jolokan bulu ayam. Walau bagaimanapun, bulu tangkis bukanlah diperbuat daripada bulu ayam. Sebaliknya, ia dibuat daripada bulu angsa atau bulu itik. Tips memilih bulu tangkis. Bulu, grade bulu angsa terbaik untuk membuat bulu tangkis datangnya daripada kawasan utara China. Selain itu, di kawasan lain berada dalam kualiti bulu tangkis dalam tahap yang sederhana. Kelajuan bulu tangkis
ditentukan pada faktor berat. Jika anda beli bulu tangkis, anda akan dapat lihat nombor-nombor yang tertera di situ seperti 48 hingga 75, 49 hingga 76, 50 hingga 77. Teorinya, semakin kecil nombor tersebut, semakin ringan bulu tangkis. Tinggian net jaring ialah 155 cm. Net jaring adalah pembahagi jaring yang merentangi antara dua bidang permainan yang diikatkan pada tiang. Tiang haruslah kukuh, net tidak kendur apabila ditarik dan tekan. Pemakaian baju sukan. Sukan adalah aktiviti yang menggunakan banyak tenaga fizikal sehingga menyebabkan anda secepat penat dan berpeluh. Oleh itu, dengan memilih pakaian sukan yang betul dapat memberikan anda keselesaan sepanjang bersukan atau bermain. Tips memilih baju sukan. Reka betul. Baju sukan kebiasaannya tidak terlalu besar dan labuh. Ia juga perlulah longgar dan tidak ketat. Jenis fabrik. Jenis fabrik seperti kapas dan microfiber. Dua jenis fabrik ini membantu dalam menyeimbangkan suhu badan semasa bersukan, menyerap peluh, ringan dan tidak berat serta sangat selesa dipakai. Warna. Warna-warna yang terang boleh mengelakkan seseorang dari mudah terasa panas. Hal ini kerana pakaian berwarna gelap lebih menyerap haba berbanding warna-warna yang cerah. Kasut badminton bukan sekadar kasut sukan biasa. Bagi yang sudah terbiasa memakai kasut badminton semasa bermain badminton, pasti anda sudah boleh merasakan perbezaan apabila anda bertukar kepada kasut-kasut lain. Kukuh, kuat dan selesa pada raket supaya prestasi permainan yang kemas dan baik. Dalam sukan badminton, bagi permainan perseorangan, kawasan gelanggang adalah berukuran 5.18 meter darab 13.40 meter bersamaan dengan 69.42 meter, di mana sedikit kecil berbanding dengan kawasan gelanggang bergu. Bulu tangkis tidak boleh jatuh melebihi kawasan gelanggang permainan perseorangan. Setiap pemain harus peka, tidak keliru dengan kawasan gelanggang permainan bergu supaya tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan pihak lawan mendapat mata tambahan. Lebar bagi setiap garis adalah 40 mm dan berwarna putih bagi memudahkan permainan dan pengadil perlawanan melihat sama ada bulu tangkis itu jadi di dalam atau luar kawasan gelanggang. Ukuran standard saiz gelanggang badminton. Ukuran standard saiz gelanggang badminton penting agar ia memenuhi spesifikasi yang dikehendaki dalam sukan ini. Badminton Association Malaysia, iaitu BAM, selari dengan International Badminton Federation mengenai standard ukuran gelanggang badminton. Sekiranya anda terlibat dalam pembinaan atau menentukan mana-mana gelanggang badminton, maka ia mestilah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Permainan sukan badminton terbahagi kepada 3, iaitu single, double dan mixed double. Manakala kategori pula terbahagi kepada single lelaki, single perempuan, mixed lelaki, double lelaki dan double perempuan dan mixed double. Ruang petak dan saiz gelanggang bagi permainan single lebih kecil berbanding permainan double. Seperti dalam rajah di bawah, berapakah ukuran standard saiz gelanggang badminton terkini? Untuk panjang saiz gelanggang badminton ialah 13.40 meter, untuk lebar 6.10 meter, untuk tinggi tiang net ialah 1.55 meter dan tinggi net ialah 1.52 meter. Ilustrasi di bawah menunjukkan ruang permainan single dan ruang permainan double. Manakala gambar yang kedua pula ialah petak servis yang dimulakan oleh pemain mengikut poin semasa. Untuk area kuning ialah area permainan tunggal, iaitu area permainan single. Petak warna kuning adalah ruang yang digunakan untuk permainan single, manakala petak berwarna biru pula merupakan ruang yang digunakan untuk permainan double. Seperti rajah yang kedua di bawah ini ialah
Petak berwarna biru adalah ruang servis untuk mata genap, manakala petak berwarna kuning ialah ruang servis untuk mata ganjil. Saya, Nur Mazira Syazina binti Muhammad dari AM110 akan menerangkan tentang kemahiran asas dalam badminton, iaitu kemahiran pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan dengan raket untuk menerbangkan shuttlecock ataupun bulu tangkis ke lapangan lawan ataupun kepada pihak lawan secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan dari permainan. Cara-cara pukulan servis adalah: yang pertama, berdiri sisi, sebelah kaki di hadapan. Yang kedua, ayun raket ke belakang. Yang ketiga, siku bengkok hampir ke badan. Yang keempat, tangan kiri pegang bulu tangkis, kemudian lepaskan bulu tangkis dan ayun raket pantas ke hadapan. Cara-cara ini boleh dilihat dari gambar rajah yang disediakan. Assalamualaikum, nama saya Hanun Syammi binti Muhammad. Saya dari kelas HSL 221 badminton. Saya akan membentangkan tentang kemahiran asas badminton iaitu servis tinggi. Baiklah, servis tinggi yang baik adalah apabila bulu tangkis jatuh hampir ke garisan belakang gelanggang pihak lawan. Servis tinggi. Cara-caranya, berdiri sisi, sebelah kaki ke hadapan. Kemudian, ayun raket tinggi ke belakang, pegang bulu tangkis tinggi di paras hadapan muka, lepaskan bulu tangkis, kemudian ayun raket ke hadapan dengan lengan diluruskan, pandang bulu tangkis di mana mata harus selari dengan bulu tangkis, pukul bulu tangkis di hadapan kaki kiri dengan ayunan pantas dan ikut lajak. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Mazlan dari HSL 221. Hari ini saya ingin bercakap mengenai kemahiran asas badminton iaitu pukulan hadapan. Cara melakukan pukulan hadapan dalam badminton ialah dengan memandang bulu tangkis, menghayunkan raket ke belakang manakala sebelah tangan lagi diluruskan. Ayun raket dengan tangan yang lurus, seterusnya pukul bulu tangkis pada jangkauan yang tinggi dan ikut lajak. Sekian daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Nurshaza Aina Natasha. Apa yang dimaksudkan dengan pukulan smash? Pukulan smash boleh dilakukan ketika bulu tangkis berada tinggi di udara. Teknik ini digunakan untuk menamatkan rally atau mencipta rentak permainan. Sasarannya ialah ke ruang kosong gelanggang lawan. Cara mengaplikasikan teknik ini adalah dengan pandang bulu tangkis, berdiri sisi, sebelah kaki ke hadapan, hayunkan raket ke belakang dengan siku bengkok, sebelah tangan lagi lurus ke atas. Ayun raket ke hadapan dengan lurus. Hayunan raket yang laju akan membantu dalam menghasilkan pukulan smash yang lebih kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azizul bin Mahmud. Saya akan membentangkan tentang kemahiran asas pukulan kilas. Pukulan kilas biasanya digunakan untuk bertahan ataupun digunakan untuk mematikan bulu tangkis melalui pukulan smash. Pukulan kilas mempunyai 3 fasa. Yang pertama, fasa persediaan, fasa pukulan dan fasa pemulihan. Dalam keadaan fasa persediaan, badan dan kaki kita hendaklah berada dalam kedudukan yang sedia. Seterusnya, pegangan raket mestilah mengikut teknik pegangan kilas yang betul. Dalam fasa pukulan pula, yang pertama, kaki kanan hendaklah menyilang ke kaki kiri, kilas pinggang sambil siku fleksi menyilang ke dada. Yang terakhir, ayun raket ke hadapan dan pukul bulu tangkis pada paras bahu. Yang terakhir adalah fasa pemulihan. Dalam fasa pemulihan, badan dan kaki kita hendaklah kembali berada dalam kedudukan yang sedia untuk menerima pukulan bulu tangkis. Sekian, terima kasih.
Antara kemahiran asas badminton ialah pegangan raket hadapan atau lebih dikenali sebagai forehand grip. Okay, seperti gambar yang tertera, kita mempunyai 3 angle. Angle pertama, angle kedua dan juga angle yang ketiga. Cara pegangan raket hadapan adalah sama untuk setiap pemain, antara pemain tangan kanan ataupun juga pemain tangan kiri. Pegangan menghasilkan bentuk V dari angle 3 seperti yang kita boleh lihat di dalam gambar. Angle 3, pegangan raket hadapan yang betul dapat menghasilkan bentuk V jika dilihat dari angle 3. Pegangan raket hadapan juga penting untuk memastikan setiap kemahiran dapat dilakukan dengan betul dan tepat.